Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Diharap semua berada dalam keadaan sihat. Okey, stay safe dan sentiasa kekal di rumah ya. Okey, pada hari ini kita nak mempelajari tajuk Designomic dalam PSV tingkatan 1. Jadi anda bolehlah bersedia dengan buku teks. Okey, kalau anda perhatikan di buku teks anda di tajuk ataupun diisi kandungan, tajuk yang kita belajar pada hari ini merupakan tajuk 17, okey, Designomic muka surat 174 yang mana merupakan bab yang terakhir kita belajar dalam PSV, okey, pada kali ini. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut kepada apa yang saya akan terangkan pada hari ini, kita tengok dulu beberapa gambar, okey. Yang anda boleh perhatikan di paparan ada gambar tempurung kelapa yang tidak digunakan lagi dan dibuang, okey, begitu sahaja. Dan di sebelahnya ada inovasi ataupun pembaharuan yang dilakukan pada tempurung kelapa itu menjadikan ia lebih cantik dan produk yang boleh dikomersialkan ataupun dipasarkan menjadi sebuah tabung daripada tempurung kelapa yang dibuang dan tidak digunakan. So diubah, okey, diperbaharui menjadi satu produk yang cantik yang mana boleh dijadikan sebagai sebuah tabung ataupun perhiasan. Okey, kita tengok gambar di bawah tempurung tu pula ada botol, okey, yang mana telah diubah suai juga menjadi satu pasu yang cantik yang digunakan untuk tanaman hiasan. Jadi di sini kita boleh nampak satu bahan yang tidak digunakan lagi tu yang dibuang begitu saja boleh ditransformasikan ataupun diubah kepada satu produk yang boleh dikomersialkan dan mempunyai manfaat lain. Okey, jadi kat sini apa yang saya tunjukkan ini merupakan Designomic. Okay, kita kembali balik kepada buku teks. So, kita pergi kepada muka surat 174 Designomic ni. Jadi apa yang saya tunjukkan gambar sebentar tadi iaitu gambar berkaitan dengan tempurung dan juga botol, sama juga dengan daun getah yang ada di buku teks ni. Pada asalnya daun ini tiada nilai, hanya berguguran jatuh saja. Okey, tapi sebenarnya daun getah ini boleh ditransformasikan menjadi satu produk yang menarik, unik dan juga bernilai. Okey, dia boleh jadi satu produk hiasan lah. Okey, jadi macam tu juga kita boleh lihat pada set kerusi ni, okey, yang diubah suai daripada kayu yang terpakai mungkin, jadi diubah menjadi satu reka bentuk kerusi yang menarik dan nampak estetik. Jadi selepas mempelajari tajuk ini, kita akan memahami teori Designomic tu dalam proses pembentukan karya dan mengeksplorasi serta aplikasi kaedah pembentukan dan perkembangan Designomic. Seterusnya dapat menzahirkan idea dan konsep melalui penjanaan tugasan dalam bab ini dan menghayati hasil karya seni yang telah dibuat, berdasarkan pemahaman tentang Designomic yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kita berkenalan dulu dengan definisi Designomic. Designomic ni adalah gabungan perkataan design, gabungan perkataan design, seni reka dan ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri kebolehgunaan dan kebolehpasaran. Jadi dia adalah satu seni rekaan yang mana boleh dikomersialkan. Jadi pada rekaan satu produk atau karya tu, pereka, pelukis atau pandai kraft tu akan berkongsi satu bentuk pemikiran, perasaan, pengalaman dan visi yang baharu dalam proses rekaan mereka. Tujuan aplikasi Designomic ni tidak memperlihatkan daya tarikan yang tinggi melalui ciri-ciri keunikan dan kelainan pada rekaan yang dihasilkan bagi tujuan keusahawanan. Itulah dia tujuan mengaplikasikan Designomic. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada kerusi ni, gambar foto 17.1. Rekaan kerusi ni mempunyai dua fungsi. Satu, dia boleh jadi tempat duduk dan satu lagi dia boleh jadi sebagai tempat meletak buku. Dan
Di sebelah gambarnya pula merupakan kerusi juga yang mempunyai dua fungsi, fungsi kerusi dan juga fungsi tempat meletak barang. So kat sini adalah ciri-ciri designomik yang ada dalam rekaan ini. Jadi kita tengok kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomik. Dia adalah kaedah yang berbeza-beza. Okay? Jika dia seni halus, seni reka dan juga seni kraft. Dan kaedah yang kita lihat ini, perbezaan pada seni halus, seni reka dan seni kraft ni terkandung dalam teori reka bentuk sejagat atau Universal Design Theory, yang mana anda juga turut belajar tentang teori reka bentuk ni dalam RBT. Jadi dalam RBT yang kita pelajari, subjek reka bentuk dan teknologi, itu lebih kepada seni reka, sebab kita menghasilkan produk daripada bahan, okay? Dan kita inovasikan dia menjadi produk yang baharu. Itu kita ada belajar dalam tingkatan 1, okay? Pengenalan kepada RBT. Jadi boleh ingat balik prinsip-prinsip dalam Universal Design Theory ni. Kita ada prinsip mampu guna, fleksibel, penggunaan mudah dan intuitif, okay? Daya penyampaian maklumat mudah, kesilapan minimum, rendah keupayaan fizikal dan kesesuaian dan kecukupan saiz serta ruang. Okay, ini prinsip yang ada dalam teori reka bentuk sejagat. So, designomik dalam karya seni halus, dia merujuk kepada kemahiran, keunikan dan aplikasi unsur seni reka dalam hasil karya. Contoh ni, sebagai contoh seni decoupage ni, yang biasanya dihasilkan pada kertas atau kanvas. Jadi, kita biasa tengok seni decoupage ni di kedai ataupun perusahaan yang menjual produk-produk cenderahati. Okay, biasa kita akan jumpa produk seni decoupage. Okay, jadi dalam bidang seni reka, okay, kita juga ada karya seni digital yang mana dia ada gabungan, okay, rekaan dari pelbagai bidang yang menonjolkan kecanggihan teknologi terkini. Okay, itu contoh karya dari segi seni digital lah. Okey, kita boleh lihat pada gambar ni juga seni reka bentuk kerusi ataupun meja makan. Okey, seni reka bentuk basikal. Okey, mungkin basikal zaman milenium. Okey, jadi designomik dalam seni kraft tempatan, dia fokuskan kraft dimensi baru. Okey, transformasi terhadap kraft tempatan kepada rekaan bercirikan designomik. Dia menampilkan rekaan kraft yang kreatif dan menarik. Sebagai contoh, kita boleh lihat hiasan dinding ni diperbuat daripada sudu plastik saja, dan pasu ini diperbuat daripada kertas surat khabar. So ini adalah contoh rekaan kraft dimensi baru. Maknanya kita transformasikan produk yang tidak digunakan ataupun produk bahan buangan menjadi satu produk seni reka yang boleh dikomersialkan. Okay, itu contoh rekaan kraft dimensi baru. Okay, kita boleh tengok banyak hasil-hasil kraft yang ada di pasaran ataupun yang ada di internet, okay, yang mana dia banyak menggunakan produk daripada bahan terbuang. Okay. Okay, untuk eksplorasi seni dan juga tugasan dalam bab ini, so dah tentu tugasannya adalah kita nak teroka kaedah atau penjanaan designomik. Okay? Jadi anda boleh gunakan konsep designomik untuk menghasilkan pelbagai produk mengikut kreativiti anda dengan menggunakan bahan-bahan kita semula. So gunakan kreativiti anda untuk hasilkan produk-produk baru yang menarik dan boleh dipasarkan. Tapi kita tak adalah buat pemasaran dalam bab ini. Jadi kita akan menghasilkan satu produk baru daripada bahan terbuang. Saya tak meletakkan tema dalam tajuk ini, tapi konsepnya adalah menghasilkan satu produk baru daripada bahan terbuang ataupun bahan kita semula. Jadi itu sahaja yang saya nak terangkan dalam kelas designomik pada hari ini. Kita boleh juga tengok pada buku teks ada pelbagai contoh yang ditunjukkan di muka surat 179 dari tempurung, tayar dan botol menjadi satu produk lain yang berguna. So mungkin di rumah anda boleh lihat bahan apa yang ada yang bersesuaian, yang
tidak digunakan lagi dan anda rasa barang itu adalah kategori bahan kita semula dan terbuang, cuba hasilkan satu produk yang bermanfaat untuk anda dalam mengaplikasikan konsep Designomics yang kita belajar pada hari ini. So mungkin daripada apa yang anda lakukan dalam tugasan PSB pada PDPR kali ini, boleh juga digunakan untuk melengkapkan PBD dalam subjek RBT anda, terutamanya dalam bab 1 ataupun bab 3 project brief ataupun pengurusan projek, yang mana mungkin anda tidak sempat membuat apa model ataupun mockup dalam bab tersebut. So saya boleh kongsikan nanti hasil PSV anda ni kepada guru RBT untuk melengkapkan PBD anda di bab tersebut. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian saya. Saya harap anda dapat membuat tugasan pada hari ini, yang mana merupakan tugasan yang terakhir dalam PSV ni. Saya berikan masa ataupun tempoh masa 2 minggu untuk menyiapkan produk ini. So boleh hantar gambar produk ataupun boleh juga videokan pembuatan produk anda itu kepada saya melalui Telegram PSV kita. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.